Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Fauzi dan rakan-rakan semua. Saya Muhammad Faizal bin Azali, nombor matrik 237437, ingin membuat sedikit perbincangan berkenaan dengan komunikasi organisasi. Pada zaman yang serba canggih ini, memang tidak dapat dinafikan bahawa persatuan komunikasi amat berguna dalam memenuhi kehendak manusia di muka bumi ini. Dengan adanya komunikasi yang berkesan, ini secara langsung memudahkan dalam menyampaikan informasi bertujuan untuk disampaikan dan disebarkan ke merata dunia. Secara asasnya, komunikasi boleh ditakrif sebagai satu proses perhubungan untuk tujuan berhubung antara satu sama dengan yang lain. Di awal permulaan komunikasi, ianya bermula dengan buah fikiran yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan maklumat atau menyampaikan maklumat, dan seterusnya akan disusun dengan rapi agar menjadi satu maklumat untuk disampaikan. Diseru berbagai kaedah yang akan diguna pakai sama ada secara lisan maupun bukan lisan. Terdapat tiga kepentingan teori komunikasi dalam kehidupan. Kepentingan yang pertama adalah melibatkan proses pengarahan. Apabila melibatkan proses pengarahan, tentunya ia merupakan suatu aktiviti atau tugas yang berlaku terhadap kumpulan kecil maupun besar. Oleh yang demikian, komunikasi berperanan penting dalam memastikan setiap arahan yang diberikan untuk difahami dan jelas. Setiap arahan yang diberikan boleh dilakukan sama ada melalui fax, email, surat, memo dan lain-lain lagi. Komunikasi yang efektif perlu diguna pakai bagi memastikan kelancaran arahan yang ingin dilaksanakan agar tidak menimbulkan rasa kurang senang di kalangan kumpulan organisasi semasa menerima arahan yang diberikan. Apabila arahan yang diberikan itu jelas, barulah matlamat utama komunikasi yang amat berkesan amat diperlukan, terutamanya bagi seorang yang bergelar pengurus, adalah melibatkan proses penyampaian maklumat atau informasi yang diperolehi dari satu sumber yang diberikan kepada kaki tangan organisasi. Ini secara langsung memberi gambaran bahawa melalui komunikasi segala sumber dan maklumat diperoleh demi kebaikan organisasi dan memacu organisasi untuk terus maju ke hadapan. Kepentingan kedua ialah memudahkan proses koordinasi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Mitzberg 2009, mendapati bahawa 80% yang mengambil masa yang diambil oleh para pengurus untuk berinteraksi antara satu sama dengan yang lain secara bersemuka, yang mana ia melibatkan interaksi bersama kaki tangan bawahan, rakan sekerja, pihak atasan, pelanggan maupun pembekal. Tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan organisasi ditubuhkan adalah bagi mempengaruhi keuntungan yang maksimum. Justru usaha yang akan mencapai keuntungan tersebut perlu dikoordinasi, yakni melibatkan beberapa elemen seperti pembangunan sistem, teknologi, perisian, struktur, budaya organisasi yang wujud di dalam organisasi. William Auchi dalam teori yang diperkenalkan olehnya telah dipanggil sebagai teori Z, pula memberi keutamaan kepada faktor budaya yang dikatakan memberi kesan terhadap sistem pengurusan sesebuah organisasi. Apabila elemen-elemen tersebut digabungkan dengan sempurna melalui proses komunikasi yang berkesan, segala maklumat yang hendak disampaikan boleh diterima dengan jelas, mudah difahami dan lancar. Suatu situasi ini dilihat mampu menyelesaikan masalah yang dengan yang jelas, tidak kira melibatkan faktor dalaman maupun luaran. Dengan adanya komunikasi, ianya berkesan dan akan menyelesaikan segala masalah. Kepentingan ketiga pula adalah memperkukuhkan nilai persahabatan. Sememangnya komunikasi dalam organisasi wujud bukan hanya untuk melaksanakan arahan tugas yang diberikan oleh pihak atasan sahaja, tetapi komunikasi dibentuk untuk memperkukuh jaringan hubungan antara satu sama dengan yang lain di dalam organisasi tersebut. Tentunya
ada jaringan perhubungan yang serasi di kalangan ketanggan, maka situasi tempat kerja akan lebih selesa dan seronok tanpa sebarang masalah peribadi yang timbul. Oleh yang sedemikian, hubungan persahabatan yang erat ini sekaligus dapat meningkatkan semangat kekitaan yang antara mereka sehingga melancarkan perjalanan organisasi. Amalah komunikasi yang berkesan sudah pasti dapat mengeratkan jaringan strategi antara pihak atasan dengan pihak bawahan yang terdapat di dalam organisasi. Usaha yang dicapai adalah tujuan organisasi. Malah melalui komunikasi yang juga bersependapat dapat diwujudkan dan akan memberi kesan positif bagi pihak pengurus dan pihak bawahan. Kepentingan ini melibatkan kepada satu keperluan yang dikenali sebagai afiliasi, yang mana merupakan satu keperluan kepada rasa dipunyai atau keperluan kasih sayang, iaitu memberi atau menerima dalam konteks hubungan sesama manusia. Keperluan ini boleh dijadikan panduan organisasi melalui pewujudan hubungan sosial bersama rakan sekerja, tidak kira pihak atasan maupun pihak bawahan. Kesan yang wujud di dalam teori kepada sesebuah organisasi adalah kaki tangan sekerja sanggup melakukan apa sahaja yang mereka memastikan organisasi yang disukai terus berada di dalam landasan yang tepat. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa amalan komunikasi yang boleh diamalkan oleh organisasi bagi memastikan matlamat utama dapat dicapai. Amalan pertama adalah dengan menerapkan komunikasi strategi. Penerapan komunikasi strategi merupakan amalan pertama yang mesti dilakukan oleh seseorang pemimpin organisasi. Sebab utamanya adalah komunikasi strategi melibatkan beberapa kriteria yang mampu dijadikan panduan dan perancangan oleh konsep organisasi dalam mencapai hala tuju yang hendak dicapai. Amalan kedua pula melibatkan kepada perancangan komunikasi yang berkesan. Tonggak amalan yang kedua melibatkan perancangan komunikasi yang berkesan. Sudah tentunya apabila dilakukan, ianya akan berdasarkan kepada plan utama dan agenda. Plan utama organisasi adalah mencapai keuntungan maksimum dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Dengan perancangan yang rapi, ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat akan visi dan misi serta matlamat utama organisasi. Kesimpulannya, menjadikan keutamaan bagi seseorang yang dikenali sebagai manusia memiliki pengetahuan tentang teori-teori komunikasi ini. Amalan-amalan yang terdapat di dalam teori-teori ini pastinya dapat dijadikan suatu proses komunikasi organisasi itu menjadi lebih efektif, menjadikan sebuah pengurusan yang bermutu tinggi kerana dapat mengimbangi organisasi yang mempunyai sistem yang bermutu tinggi. Suasana harmoni yang tercipta di dalam organisasi juga dapat dipertingkat produktiviti ahli organisasi dan juga ahli kualiti produk dan pengeluaran sebuah komunikasi. Daripada saya itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.